Peringatan kepada semua, sila matikan telefon bimbit atau pastikan telefon bimbit anda dalam keadaan senyap semasa prosiding mahkamah sedang berlangsung. Anda semua dikehendaki menjaga tingkah laku, menghormati mahkamah. Jangan membuat bising dan dilarang untuk menyilangkan kaki. Duduk dengan elok dan sekiranya kamu menggagal untuk mematuhi larangan ini, tindakan menghina mahkamah akan diambil ke atas kamu. Semua sila tunduk hormat. Hari ini ada berapa kes? Ada satu kes tangkap untuk cyberbully. Teruskan. Di dalam Mahkamah Magistrate Kedah, kes jenayah bernombor 8062021, pendakwa Raya Tivinishwaran melawan pengguam bela Aiman Mustaqim. Tuan Magistrate, saya Tivinishwaran Ananda Laki Murugaya, timbalan pendakwa raya yang akan menjalankan pendakwaan kes ini dan rakan bijaksana Aiman Mustaqim bin Ismail bagi pihak pembelaan. OKT hadir dan berada di kandang tertuduh. Saya mohon izin agar pertuduhan dibacakan kepada tertuduh Tuan Magistrate. Jurubahasa sila bacakan pertuduhan. Cik Fatimah binti Kamarul Islam. Ya, saya. Saya akan membaca pertuduhan bahawa kamu, Cik Fatimah binti Kamarul Islam, nombor kad pengenalan 991011017140 pada 10 hari bulan 5 2021 iaitu hari Selasa jam lebih kurang 3 petang bertempat di bilik nombor 405D Inasis SME Bank Bukit Kaci Universiti Utara Malaysia. Anda telah didapati melakukan cyberbully dengan menggunakan akaun palsu Instagram untuk mengguguk, mengganggu dan menyakitkan hati mangsa. Oleh yang demikian, anda telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 233 Subseksyen 1. Adakah anda faham akan pertuduhan ini? Tidak, saya tak faham. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 merupakan akta Malaysia yang diwujudkan bagi mengatur industri komunikasi dan multimedia yang saling tertumpu dan hal-hal sampingan. Seksyen 233 ialah memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain. Baik, saya dah faham. Adakah kamu mengaku bersalah atau minta dibicarakan? Tidak, saya mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan. Baiklah pihak pendakwa raya, adakah anda bersedia bagi prosedur seterusnya? Terima kasih Tuan Hakim. Di bahagian kiri saya mangsa iaitu Cik Wishwani anak perempuan Kumar. Baru-baru ini beliau mengalami masalah kemurungan sehingga cuba membunuh diri. Perkara ini berlaku akibat gangguan daripada tertuduh itu Cik Fatimah yang merupakan rakan sekelas mangsa. Tertuduh dikatakan cemburu dengan bakat dan tumpuan yang diperoleh oleh mangsa. Tertuduh yang berasa tidak puas hati telah berjumpa dengan mangsa bagi menanyakan sebab mengapa dia sering memperoleh tumpuan yang lebih daripada rakan sekelas dan pensyarat, sedangkan mereka berdua merupakan calon dekan. Mereka telah menyatakan bahawa dia merupakan seorang yang lebih aktif berbicara dan tidak gentar dalam menyatakan segala pendapat jika berbanding dengan tertuduh yang tidak berani mengambil peluang tersebut. Tertuduh yang berasa geram dan maruahnya telah dicalarkan bertindak agresif dengan mencapai botol air mangsa dan menyiramkan air ke atas mangsa. Semenjak kejadian tersebut, tertuduh yang mangsa sering mengalami tidak sefahaman. Tertuduh sering menulis komen yang tidak baik pada gambar mangsa dengan menggunakan akaun sosial media peribadinya. Apabila mangsa tidak menghiraukan perkara tersebut, tertuduh yang berasa semakin geram bertindak membuka sebuah akaun palsu dengan menggunakan gambar seorang lelaki dan mula mengganggu mangsa dengan menggunakan perkataan-perkataan kesan. Tertuduh juga mula mewairalkan gambar mangsa yang dimanipulasikan dengan buruk. Mana ada Tuan Hakim, tipu je semua tu. Tertuduh, sila diam. Anda dilarang mencela sewaktu perbicaraan sedang berlangsung. Ini merupakan amaran kepada anda. Sila hormat sewaktu perbicaraan sedang dijalankan. Pihak pendakwa sila sambung. Terima kasih Yang Arif. Saya memohon kebenaran untuk menyoal mangsa. Permohonan diterima. Mangsa sila beri maklum balas kepada soalan pendakwa. Terima kasih Yang Arif. Cik Wishwani, adakah anda mengenali tertuduh?
Ya, saya mengenali tertuduh. Sudah berapa lama anda mengenali tertuduh dan bagaimana anda mengenali tertuduh? Saya mengenali tertuduh lebih kurang 1.5 tahun. Saya dan tertuduh merupakan pelajar di Universiti Utara Malaysia dan kebanyakan kelas kami adalah sama. Kami juga dalam batch yang sama. Baiklah, adakah anda tertuduh merupakan kawan rapat atau rakan sekelas? Saya dan tertuduh merupakan rakan sekelas. Kebanyakan kelas kami adalah sama. Baiklah, selama anda belajar dalam kelas yang sama, adakah perangai tertuduh adalah seperti yang saya terangkan tadi? Adakah dia sentiasa bersifat agresif dan pernahkah rakan sekelas yang lain mengalami situasi yang sama dengan anda? Pada awal perkenalan tertuduh, berperangai biasa saja. Dia tidak banyak bercakap dan ceria. Tetapi apabila kami telah disenaraikan sebagai calon dekan semenjak Sem 1, tertuduh mula banyak menunjukkan ketidaksefahaman dengan saya. Apa-apa pendapat yang saya cuba sampaikan akan dibidas olehnya dan tertuduh pernah beberapa kali meninggi suara terhadap saya. Saya tidak pasti tentang rakan-rakan yang lain tetapi rasanya tertuduh hanya tidak puas hati dengan saya. Okey. Baik, selama kamu kenal dengan tertuduh, adakah kamu pernah dicederakan olehnya seperti memukul atau apa-apa? Setahu saya tidak. Tertuduh hanya banyak mengumpat dan mencemu saya secara percakapan dalam sosial media saja. Selain itu, tertuduh pernah menghantar beberapa rakaman suara yang berkata buruk tentang saya dan menggugur untuk menyebarkan gambar aib saya. Baiklah, saya rasa itu sahaja soalan yang hendak tanya kepada mangsa. Yang Arif, saya memohon OKT dipanggil ke kandang bagi menanyakan soalan. Permohonan diterima. OKT sila hadap ke kandang. Tertuduh, adakah anda mengenali Cik Vishwani? Ya, saya kenal. Kami sekelas. Anda kan yang memanipulasikan gambar mangsa dan menyebarkan? Bantahan Ya Arif, pendakwa bertindak menuduh anak gaum saya secara sembrono tanpa memberikan maklumat dan bukti yang sahih. Bantahan diterima. Pendakwa, sila jaga percakapan anda. Jangan terus berkata sebegitu tanpa mengemukakan bukti. Maaf Yang Arif, baiklah. Saya akan sambung menanyakan soalan. Cik Fatimah, adakah komputer riba dan telefon ini milik awak? Ya, ini merupakan barang saya. Adakah anda mengetahui bahawa sebab kenapa barang ini dirampas? Ya, saya tahu dan saya telah dimaklumkan. Adakah akaun Instagram yang bernama Fatimah Islam yang saya paparkan ini, adakah milik awak Cik Fatimah? Ya, ini merupakan Instagram saya. Baiklah, adakah akaun yang bernama Arvin Kumar juga milik anda? Untuk makluman, akaun ini adalah akaun palsu yang dicipta Nagi tujuan cyberbully. Bukan, ini bukan milik saya. Yang Arif, inilah akaun Instagram tertuduh yang telah saya katakan tadi. Seperti saya nyatakan tadi, selepas tertuduh dan mangsa ada perselisihan faham, tertuduh telah mencipta akaun palsu bernama Arvin Kumar. Saya juga menunjukkan beberapa contoh komen dan chat daripada akaun tersebut. Saya mengatakan ini kerana akaun palsu ini didaftar menggunakan email yang sama dengan akaun peribadi milik tertuduh. Bantahan Ya Arif, bukti itu tidak cukup bagi menyabitkan kesalahan terhadap anak gaum saya. Kemungkinan saja ada orang lain yang telah menggondam akan akaun email tertuduh. Ini tidak membuktikan perbuatan tertuduh Ya Arif. Diterima. Pendakwa, ada bukti lain yang hendak anda berikan? Yang Arif, disebabkan peguam bela mengatakan bukti tidak cukup, oleh itu saya mengemukakan saksi. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama iaitu saudara Amirul Aiman yang mengetahui segala perbuatan tertuduh. Ya, teruskan. Muhammad Amirul Aiman, sila ke hadapan untuk berikan penjelasan. Bahawasanya saya, Amirul Aiman, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar belaka. Aiman, adakah awak kawan baik Fatimah? Ya, betul. Baik, berapa lama awak mengenali Fatimah? Dari permulaan semester 1, kami berdua kawan rapat. Baiklah, kalau kamu berdua kawan lama, mengapa kamu bersetuju untuk menjadi saksi?
Saya bersetuju untuk menjadi saksi kerana saya merasakan perbuatan yang dilakukan Fatimah adalah salah. Dia telah melakukan kesalahan yang menyebabkan Vishwani mengalami kemurungan sehingga cuba untuk membunuh diri. Baiklah, apa yang berlaku sebenarnya Encik Aiman? Pada mulanya, Fatimah berasa cemburu dengan Vishwani yang mana sering mendapat tumpuan di dalam kelas. Fatimah ni bersifat lebih mahukan perhatian. Fatimah tidak suka apabila Vishwani mendapat perhatian lebih darinya. Kemudian, Fatimah telah mencipta akaun palsu dengan menggunakan gambar lelaki yang tidak dikenali dan mula menghantar mesej dan komen pada gambar Vishwani dalam Instagram yang tidak baik, tidak senonoh dan lucah. Fatimah juga menggunakan perkataan-perkataan yang menjatuhkan emosi Vishwani dalam Instagram. Selain itu, Fatimah juga telah memuat turun gambar Vishwani dari posting media sosialnya dan katanya dia nak memodifikasikan gambar tersebut dan hendak menyebarkannya. Baiklah, Yang Arif, itu sahaja. Baiklah, diterima. Peguam Bella, adakah anda hendak menyoal saksi? Ya, Yang Arif, saya ada soalan nak tanya kepada saksi. Ya, silakan. Baiklah Encik Aiman. Anda telah memberitahu kami tadi bahawa tertuduh ada membuat akaun palsu. Soalan saya, bagaimana Encik Aiman tahu akan kewujudan akaun palsu ini adalah milik tertuduh? Masa tu saya ada bersama-samanya ketika dia mencipta akaun palsu. Masa Fatimah cipta akaun palsu tu, saya ada tanya apakah tujuan dia mencipta akaun palsu untuk tujuan sedangkan dia dah memang ada Instagram dan dia hanya mendiamkan diri. Selepas beberapa hari, saya ternampak nama dan gambar palsu akaun itu di Instagram. Saya rasa itu adalah dia kerana gambar lelaki itu digunakan. Ada saya nampak masa dia mengemaskini akaun itu. Gambar lelaki palsu itu di-download daripada internet dan saya kenal akan nama akaun itu. Setelah itu, saya ada call dia dan tanya tentang akaun itu. Pada mulanya, Fatimah kata dia hanya nak menggunakan IG itu untuk tujuan belajar. Tetapi, selepas saya tanya beberapa kali, dia mengaku yang dia menipu saya dan tujuan sebenar mencipta akaun palsu adalah untuk mengganggu mangsa. Baiklah, itu sahaja dari saya Ya Arif. Diterima. Pihak pendakwa sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. Saya akan kemukakan bukti kedua iaitu rakaman panggilan di antara saksi dan tertuduh. Untuk makluman, saksi telah merakamkan audio ini dengan menggunakan aplikasi rakaman telefonnya. Saya akan serahkan fail audio rakaman kepada jurubahasa. Hello Timah, kau kat mana tu? Hello, aku ada kat bilik ni. Kenapa? Tak ada lah, saja call. Tanya kau kat mana. Aku sebenarnya nak tanya sikit ni. Kau nak tanya apa kat aku? Kau kenal tak IG nama Arvin Kumar? Arvin Kumar? Ha. Tak lah, tak kenal. Kenapa? Takkan tak kenal. Kan IG tu kan kau buat masa hari tu, kita makan kat kafe hari tu. Itu, kenapa? Habis tu kenapa kau cakap kau tak kenal? Tak lah, aku lupa IG tu yang aku buat tu. Sebab tu aku cakap aku tak kenal. Oh, macam tu. Betul aku nak tanya lagi ni. Tanya apa lagi? Kau buat IG tu untuk apa? Aku buat sebab nak guna untuk study. Tu post je nak guna buat assignment punya. Ya ke? Tapi aku tengok ni kan, kau guna IG ni untuk komen buruk dekat gambar Vishwani. Mana dia? Mana ada aku buat macam tu? Kau tak baik nipu je mah. Cakap je jujur dengan aku. Yelah aku tipu kau. Sebenarnya aku memang buat IG tu sebab nak komen jaga kat IG dia. Nak bagi dia sedar dia siapa. Aku buat macam tu sebab aku sakit hati lah dengan dia. Aku benci kat dia. Aku tak suka dia je dapat perhatian lebih daripada aku. Aku nak hidup dia musnah. Aku buat IG tu sebab nak sebarkan gambar dia. Aku ready guna app dekat laptop aku. Lepas tu aku nak sebarkan gambar dia. Biar dia rasa sakit macam mana aku rasa. Apa kau ni? Kau tak baik tahu buat dia macam tu. Kan hari tu baru je janji ke dah tak nak buat lagi macam ni. Kau tahu tak apa kau buat dekat dia ni? Berdosa tau. Alah, tu dia lah semua tu. Dah lah, aku busy dah. Bye. Tahan Ya Arif.
Suara rakaman tersebut mungkin telah dimanipulasikan bagi mendakwa anak gaum saya. Ya Arif, hal ini kerana pada zaman moden ini pelbagai aplikasi rakaman di telefon yang manipulasi suara. Mungkin sahaja rakaman tersebut adalah palsu. Bantahan diterima. Pendakwa, sila kemukakan bukti atau saksi lain sekiranya ada. Ya, Yang Arif, saya mohon kebenaran bagi mengemukakan saksi kedua bagi menganalisis laporan forensik dan analisis bagi buktikan kesahihan fail audio tersebut. Saksi kedua merupakan seorang pegawai polis yang bertanggungjawab dalam kes ini. Diterima. Sila teruskan. Saksi, sila masuk ke kandang saksi bagi memberikan keterangan. Bahawasanya saya, Inspektor Ismail, dengan sesungguhnya dan suci hati, mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar belaka. Inspektor Ismail, bolehkah anda ceritakan sedikit situasi sewaktu penangkapan ketika itu? Okey, baiklah. Pada tarikh 17/5/2021 pada jam 6.30 petang, saya telah menerima satu laporan daripada mangsa. Melalui laporan diterima, saya telah membekas suspek di bilik D405 Inasis SME Bukit Kaci pada jam 8 malam bagi tujuan reman dan penyiasatan lanjut. Sewaktu membekas tertuduh, pihak saya telah merampas beberapa gadget elektronik iaitu telefon pintar dan komputer rebel serta kad memori dan kad SIM. Bukti rampasan telah diserahkan kepada Jabatan Cyber bagi tujuan analisis forensik. Pada jam 8.45 malam, saya telah memberikan barang rampasan kepada pihak Jabatan Cyber bagi memperolehi laporan. Dalam pada itu, tertuduh telah dibawa ke balai polis bagi tujuan reman 3 hari. Sewaktu tertuduh dalam reman, kami telah memanggil saksi iaitu rakan baik tertuduh, Encik Amirul Aiman, yang merupakan rakan baik kepada tertuduh. Saksi telah memberikan penerangan dan telah menyerahkan rakam audio yang dirakamkannya. Fail audio tersebut juga telah dihantar ke Jabatan Cyber bersama barangan rampasan untuk analisis bukti. Baik, terima kasih Yang Arif. Itu sahaja daripada saya. Peguam bela, ada apa-apa lagi nak sampaikan? Tiada Yang Arif. Baiklah, pendakwa raya, sila kemukakan hujah akhir anda. Terima kasih Yang Arif. Merujuk kepada kes tertuduh telah melakukan kesalahan yang tidak boleh diterima iaitu cyberbullying. Hal ini kerana tertuduh telah menulis komen yang tidak baik di gambar mangsa dan bukan itu sahaja, tertuduh juga telah memulakan satu komunikasi bersifat jelek kepada mangsa sehingga menyebabkan mangsa mengalami kemurungan dan cubaan membunuh diri. Ini boleh didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233 Subseksyen 1A iaitu apa komen-komen permintaan, cadangan atau komunikasi ini yang lucas, sumbang, palsu, mengecam atau jelek sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang. Yang Arif, saya meminta untuk mendakwa tertuduh di bawah Seksyen 233 Subseksyen 3 iaitu sekiranya seseorang yang melakukan satu kesalahan di bawah seksyen ini apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 dan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-dua dan hendaklah juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan untuk diteruskan selepas pensabitan. Saya dengan rendah diri meminta mahkamah yang terhormat ini menjatuhkan hukuman yang setara berdasarkan jenayah yang dilakukan oleh tertuduh. Peguam bela, sila kemukakan hujah akhir anda. Setelah saya berbicara dengan tertuduh, di sini saya ingin menyatakan bahawa anak gaum saya mengaku silap dan memohon maaf kepada mangsa. Tertuduh juga berjanji tidak akan mengulangi kesilapan ini lagi. Anak gaum saya sedia untuk menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 233 Subseksyen 1. Saya meminta kepada Magistrate untuk mengurangkan hukuman terhadap anak gaum saya seminimum mungkin kerana dia hanya seorang penuntut di IPT dan merupakan antara pelajar cemerlang. Mungkin hukuman penjara ini boleh merosakkan masa depan anak gaum saya. Terima kasih Yang Arif. Baiklah,
Mahkamah akan berehat selama 15 minit bagi tujuan perbincangan dan membuat keputusan. Keputusan akhir akan diberitahu selepas ini. Baiklah, setelah meneliti fakta dan barang kes yang dikemukakan, mahkamah mendapati kamu bersalah atas pertuduhan dan disabitkan atas kesalahan di bawah Seksyen 233 Subseksyen 1. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mahkamah bersetuju dengan hujahan peguam bela bahawa walaupun ini merupakan kesalahan pertama tertuduh, faktor bahawa kes cyberbuli yang terlalu kerap akan diambil kira oleh mahkamah. Mahkamah juga bersetuju bahawa tertuduh sepatutnya memikirkan kesan dan akibat perbuatannya sebelum melakukan jenayah dan bukannya selepas. Walau bagaimanapun, mahkamah juga berpendapat bahawa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaiannya. Faktor bahawa status tertuduh sebagai seorang pelajar universiti yang telah diambil kira dan mahkamah akan menunjukkan belas kasihan terhadap tertuduh. Tertuduh juga diperintahkan untuk memadam semua gambar yang dimuat naik dan dimanipulasi secara kekal. Setelah mendengar hujahan pihak pendakwa dan permohonan mitigasi peguam bela, dengan ini mahkamah memerintahkan tertuduh Fatimah binti Kamarul Islam diikat jamin dengan jaminan RM2,000 Malaysia dengan seorang penjamin. Jurubahasa, ada kes lain? Ya ada tuan. Kes selesai.